Iya. Siapa ni cakap? Kadang ada orang siapa cakap, laki aku tak macam tu lah. Dia setia kat aku, jangan cakap. Lelaki ni kadang kita kena faham, lelaki adalah makhluk yang kaya dengan kasih sayang. Kadang-kadang tak tahu ke mana lagi nak dicurahkan. Bahaya betul. Tak, tapi sebenarnya betul lah. Itu sebab kita kena tengok keberkatan rezeki. Salah satu itu rumah tangga, okey, tak ada masalah. Anak pandai-pandai. Alhamdulillah, syukur pagi ni dapat kita bersama-sama. Dan memang bukan satu benda yang mudah lah kan, untuk mendengar ceramah pada pagi hari. Dalam hati bunyi, apa ceramah pagi ahad? Sampai-sampai minum dia dulu, semua nak macam risau. Dia bila kita sebut tentang kerja ni macam tu, motivasi ni memang kata satu makanan untuk orang bekerja, makanan untuk orang membuat sesuatu. Motivasi ni satu, orang kata satu penambah perasa untuk bekerja tu. Kita mencari sebab. Kadang-kadang bila kita cucuk duit kan, cucuk duit gaji tu lah hari yang paling seronok kita rasa bekerja kerajaan. Dan orang cucuk, dia kena kerja kerajaan lain tau, cara dia cucuk duit dengan orang kerja swasta dia lain. Orang kerja swasta cucuk macam ni, orang kerja kerajaan macam ni. Dia rapat sikit, dia takut orang belakang nampak balance dia apa-apa. Itu orang kerajaannya. Sebab saya pernah kerja kerajaan dulu, saya tahulah. Risau betul, cucuk-cucuk gaji tak masuk ni kan. Dia punya sebab duit tu patut keluar tu kadang-kadang, tapi bila time duit habis je, kita dah bayar tinggal berapa ringgit. Sampai bila lah aku nak jadi macam ni. Tapi sebenarnya itulah you all kena faham sebagai penyawat awam. Kerja nampak macam tak banyak pada setengah orang. Nampak macam tak banyak, tapi tanggungjawab ni besar. Kerja yang kita buat, kesilapan kita sikit je kesilapannya, dia akan viral keluar muka depan. Kalau ada surat khabar keluar, ada viral kat dalam media-media sosial. Seolah-olah kita ni macam tak pernah kerja. Teruk sangat kita. Dan yang paling teruk sekali, orang membalun banyak, tapi jawapan dia tak nak. Dia tak nak pun penjelasan daripada kita. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengelakkan diri kita terjebak dengan isu-isu seperti itu. Berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Kita kena ikhlas, kita kena cekal, dan kita kena berusaha untuk cemerlang dalam kerja kita. Saya suka nak sentuh bab integriti. Dalam bekerja ni, integriti ni perkara yang paling mustahak. Integriti ni bukan istilah rasuah aja. Kadang-kadang macam integriti rasuah. Tak. Integriti ni bukan hanya berkisar tentang rasuah semata-mata, tapi rasuah termasuk sebagai salah satu daripada isu integriti. Tapi bila sebut tentang integriti, dia berasal daripada perkataan integer, iaitu untuk menggambarkan kekukuhan struktur binaan. Untuk integer ataupun integer. Tengoklah apa yang kita nak sebut. UK ke US punya pronunciation kan, integer. Maknanya setiap bahagian dalam bangunan tu, kalau ada yang kita kompromi, contoh, sebab banyak kontraktor ni bila buat bangunan ni, saya cerita realiti lah, projek yang berapa puluh juta tu, kalau dia nak untung, senang kan, dia kurangkan batang tiang tu, tak ada siapa tahu. Kita tu sebab orang selalu buat inspection, tengok berapa batang, berapa piling yang dipasang, apa semua kita tengok. Tapi kalau satu batang tiang dia alihkan kan, dia dah untung tu berapa juta dah kat situ kan, untuk satu bangunan. Dan kemudian apa kesannya? Kesannya adalah bangunan yang sepatutnya boleh bertahan lebih kurang 100 tahun, dia akan tinggal dalam 80 tahun ni. Tapi apa ayat pada orang tak tanggungjawab? Tak apa, masa tu kita pun tak hidup lagi. Tapi sebenarnya itu bukan isu. Itu kalau isu orang layman je, orang biasa sebut. Tapi kita kena ingat dari segi amanah kita. Dalam hidup kita ni besok, 3 je benda Tuhan akan tanya. Tuhan akan tanya tentang nikmat, Tuhan akan tanya tentang amanah, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Mati besok tu je 3 Tuhan tanya. Tuhan tanya dari segi nikmat apa? Nikmat umur. Tanya, dia kata, wahai Marhaini, dia kata. Contoh. Nak betul. Nak dia tanya, dulu masa kau hidup dulu,
Kau macam mana kau habiskan umur kau 65 tahun, 70 tahun tu kau habiskan macam mana? Tuhan tanya. Samsul debat kau habiskan untuk apa? Ceramah contohlah. Kau habiskan untuk ni. Ada orang tak enjoy je. Ada pula dia nak bergaya. Dia tak ada rasa keperluan untuk bekerja, contoh. Menghabiskan duit. Tuhan tanya. Kedua, Tuhan akan tanya nikmat muda. Masa muda buat apa? Ketiga, nikmat apa? Nikmat harta. Kita belanja. Kita dapat daripada mana? Belanjakan ke mana? Jangan cakap, oh ya, aku kerja klinik kesihatan Sikamat, confirm halal gaji aku. Sampai kau. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Sebab ada orang datang daripada pagi sampai ke malam. Dia memang overtime. Tapi berapa jam je dia kerja? Berapa banyak klinik kesihatan macam tu? Kecuali Sikamat. Saya kena cover saya siap. Kalau tidak tak panggil dia. Kan? Tak, maknanya kadang-kadang tu kita kena faham daripada mana. Tu sebab dia dulu bekas Timbalan Mufti Negeri Sembilan, Ustaz Nur Azami, sekarang Imam Besar di Masjid Putrajaya. Dia kata persoalan yang kita patut tanya adalah bagaimana untuk menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Cucuk memang kita tak curi, tapi yang kita curi masa. Benda yang patut boleh siap hari ni kita saja simpan kan. Alah, benda ni simple. Jangan main-main. Menangguh tu pun dosa. Sebab dengan sengaja. Amanahnya kena siapkan cepat. Lepas tu, bila time masa deadline tu, tiba-tiba bos nak, yang ni pun datang, kerja semua serentak. Sedangkan yang satu tu patut boleh siap 2 hari lepas. Kenapa kita simpan? Masa tu lah ayat, sekarang kerja banyak. Tak tahulah. Sampai bila nak kerja macam ni? Sebenarnya kita perlu kita macam tu harta. Begitu juga Tuhan katanya nikmat ilmu. Ilmu kita dapat, pertama kita amalkan ke tidak, yang kedua kita sebar panjang ke tidak. Samsul Ubat bukan penceramah yang pertama berceramah kat sini, kan? Ramai lagi yang ceramah kat sini, ramai yang bagi peringatan setiap kali perhimpunan pagi ataupun mesyuarat pengurusan, kan? Kita pun tahu Dr. Asmah pun dah pesan macam-macam, kan? Semua orang dah pesan. Dr. Marahaini pun dah pesan macam-macam. Macam ni. Itu pun satu bentuk ilmu. Nasihat untuk kita. Saya dulu jadi pengarah undang-undang. Pagi-pagi budak-budak penguasa berkawan. Bagi nasihat pagi tu. Kan? Kadang ada dia buat kuasa. Dia pula pakai kod apa? Lagi anda pula budak pengarah. Dia pun nolong pegawai. Dia pula pakai kod, pakai tie. Tak apalah, aku pakai uniform tu saya kata dia. Tak. Semua benda kita kena nasihat. Jadi Tuhan akan tanya tu ilmu. Lepas tu kita sebar panjang ke tidak? Sampaikan tak pada yang lain yang tak datang. Sebelum kau tak datang, rugi kau. Kenapa lah? Aku selfie dengan Samsul Ubat. Bukan itu. Semalam dia pesan macam-macam. Aku pun gitulah. Kita kena tanya balik. Sebab rezeki itu kesannya nanti pada keberkatan. Dan keberkatan tu yang nampak. Kenapa lah aku ni ada je masalah. Lagi aku buat hal. Zaman sekarang kan, jangan cakap tau. Ni zaman media sosial tau. Dia boleh cek, tinjau ex-girlfriend dia buat apa. Setan bisik, kau tengok ex-girlfriend kau buat apa. Iya. Siapa ni cakap? Kadang ada orang siapa cakap, laki aku tak macam tu lah. Dia setia kat aku, jangan cakap. Lelaki ni kan, kita kena faham, lelaki adalah makhluk yang kaya dengan kasih sayang. Kadang-kadang tak tahu ke mana lagi nak dicurahkan. Bahaya betul. Tak, tapi sebenarnya macam itulah. Itu sebab kita kena tengok keberkatan rezeki. Salah satu itu rumah tangga, okey, tak ada masalah. Anak pandai-pandai. Dapat bayangan dia dapat 11A daripada 8 subjek. Kan gila tu. Subjek 8 tapi A 11. Gila betul. Macam mana tu? Punya pandainya anak aku, ya Allah, gembiranya aku. Betul. Kita tak payah cerita tu lah. Betul tak? Tak payah cerita SPM, tak payah cerita apalah. Anak kita konvo pun menang-menang nitih mata. Betul tak? Anak kita wah, konvo tadika. Bukan konvo. Bukan konvo kolej, konvo universiti. Konvo tadika, ya Allah, anak kita.
Dia buat persembahan kan. Dinding marinding, dinding marinding. Anak kita bang, anak kita. Nak benda macam tu pun kita happy. Bayangkan kalau kejayaan yang betul-betul ke peringkat college universiti. Baiklah. Jadi benda tu punca pada apa? Punca daripada apa yang kita bagi anak kita makan. Isteri jadi macam tu, bebel. Apa yang kau bagi bini kau makan? Iya. Orang perempuan ni memang hobi dekat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Aduh je benda kau nak cakap. Ni lelaki dah bonek tu. Orang lelaki nampak Isam Surbat ni berceramah, balik rumah perkataan Nabi. Abang, tadi abang ni. Nah, orang lelaki bukan boleh balas balik pun. Kau bagi telinga. Telinga dengan mata. Aku pun tak faham perempuan ni. Pandanglah sini. Itu penyakit perempuan juga. Bercakap kena tengok muka dia. Tak puas. Bila kita pandang tu siap tontonan dia. Tadi gampangan. Tentulah nak cerita. Punya excited dia kan. Tentulah. Tak, tu kita kenal lah. Kita kenal pasangan kita. Tentulah. Jadi puncanya apa? Bergaduh je. Itu pun salah satu tanda keberkatan dalam keluarga. Anak dengan cakap keberkatan dalam keluarga. Kita suasana kerja kita okey, kita seronok kerja kita, itu pun tanda rezeki berkat. Dia ada 8 tanda. Ada 8. Lepas tu kawan-kawan senang dengan kita. Maknanya itu tanda berkat juga. Kita tak tahu. Kau cuti ke? Alah, tak best lah. Geng minum tak cukup. Geng minum tu Mana Dr. Asma, dia dah ada grup Halaqah geng minum. Dia grup yang sama setiap hari. Dan kota kumpulannya bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan kat mana. Kadang-kadang berada dekat sangat. Dr. Asma pun kadang minum situ. Jangan. Tak, Tuhan bagi tau. Bagi kita ni dari ke-6 jadi bos ni tu. Saya dulu jadi pengarah. Kalau saya pergi minum kedai tu, mesti budak penguasa saya ada situ. Aku kawan tu. Masuk tuan. Tuan, kita nak sunah. Air penuh ni. Apa kau takut? Kan? Tu, ni baru cerita tu lah kan. Jadi maknanya keberkatan. Kawan-kawan pun senang kerja. Kadang-kadang, eloklah dia cuti ni. Senang mati. Sebab ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Kan? Bos cuti. Bos cuti tu memang universal. Okay, kata tak apa berita good news hari ni. Apa dia? Bos cuti. Dia rasa, yes, hari ni nak buat apa? Nak pergi mana? Tapi benda dia tak berlaku kat sini lah. Saya rasa lancar lah. Sini tak ada. Tempat lain lah. Kan? Jadi, itu dari segi Tuhan tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah ni berat sekali. Amanah sebagai seorang ketua, bukan ketua jabatan, ketua unit, ketua rumah tangga pun kena tanya. Sebagai seorang ibu kena tanya. Sebagai seorang isteri pun kena tanya. Sebagai seorang anak pun kena tanya. Amanah. Itu sebabnya kami minta-minta. Ingat seronok ke jadi pegawai kesihatan daerah Seremban 2? Tak seronok. Jahat kena datang ceramah. Kau ni buat ceramah mahal. Contohlah contoh. Kan? Mau buat benda lain, datang dengan ceramah. Bukan satu. Tak, tapi itu dia kerja. Amanah Tuhan kan tanya. Dan begitu juga yang ketiga, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Jadi kita kena jaga. Itu sebabnya dalam bab integriti itu ketulusan, kesempurnaan, kejujuran dan juga kesempurnaan. Itulah yang disebutkan sebagai integriti. So bukan isu rasuah saja. Rasuah dah tentu isu integriti, tapi pelbagai lagi. Datang lambat, integriti. Pakaian tak kemas, bekerja, integriti. Tudung kau tak kena dengan fashion semasa, integriti. Orang tak pakai dah tudung yang ikat kat tengkuk, lepas tu belang-belang. Dan kau masih pakai. Sampai kau relax kan, kau rasa tu kan. Tak, tu tahun bila. Dan malahan kadang-kadang kawan-kawan masuk boleh gambarkan kita punya reunion tahun 1988 tu kan. 98 Uzab dia masuk reunion. Ingat tak geng guys gambar ni. Lepas tu kita pun komen kat dia personal kan. Kalau kawan-kawan aku tolong remove gambar ni. Kalau kau pun tak ada gambar, tengok gambar tu.
kan? Itu dia dah tak relevan kan. Jadi tak, sebenarnya itu bab integriti, kekemasan pakaian, datang awal. Tu sebab macam sekarang semua dah pakai thumbprint, attendance, tak ada lagi dah pakai yang ni kan. Saya tukarlah tajuk tu. Pakai lagi tu. Saya nak ingatkan kita dah tahun 2022 tau. Sekarang dah tahun 2022 untuk makluman semua. Masih pakai tu. Tapi tu pun bagus, silaturahim bagus tu. Dia bagus jangan yang pasal pancat yang tu, dia pancat sotong kulit hitam ni. Dia dah keletam, keletam. Siapa pergi? Dia datang confirm datang keletam. Confirm keletam. Sebab tu telefon ni, hello kau, tolong. Takkan tolong je. Keletam. Itu yang banyak keadaan jasad dah roh dah sampai, jasad belum tiba. Ya, itulah dia keadaan ni. Tapi dah kat sini taklah kan. Sebenarnya tak payah pakai pancat, kesian. Pada saya hapuskan sistem pancat ni. Sebab staff jadi stres. Hapuskan pancat. Datang stres lah. Orang perempuan paling stres lah. Tengok muka kat traffic light kat sekamat ni tu. Bodoh traffic light tu. Apa dah lambat kan? Bodoh traffic light, bodoh. Kereta depan pun bodoh. Kereta tu berhenti. Bodoh semua. Macam orang lelaki ni dah biasa. Kan lambat kan apalah, saya nak cakap dengan Dr. Asmah kan. Dia pun nak cakap dengan Dr. Muaini ni. Nak cakap apa ni? Saya tahu Dr. saya minta maaf tadi saya kata. Orang lelaki dia dah ready alasan. Orang perempuan lambat. Sebab orang perempuan kan dia banyak uruskan pasal anak mak mentua kan. Lelaki kau lah, anak mak mentua tak faham. Kadang hantar anak pergi sekolah lagi, tak sekolah turun. Mana kasut kau? Kasut pun tak ada. Anak tu turun nak pergi sekolah, kasut pun tak ada. Ibu lah nak cepat sangat, dah salah ibu dia nak cepat. Yang gelak tu dah berlaku. Kita punya geram, kita siapkan anak, kita hantar jadi lambat kan, jadi lambat. Itu biasa. Kan? Tu integriti ni cerita tu. Kan? Semua dimaki. Traffic light bodoh, orang depan tu bodoh tu. Bangang kereta ni. Cepatlah tin kereta tu rosak, berhenti tepi jalan, kau berhenti di belakang tu. Stres memang. Saya tengok kat kereta sebelah tu, sihat. Dagu atas steering ni. Orang perempuan tu lagi rapat dekat dashboard tu kalau bawa kereta. Orang lelaki sini. Okay. Lepas tu dalam pada dia berhati-hati tu geram bertanda kereta. Orang perempuan, aduh. Lepas tu suami pula cepat perasan kereta, jangan. Orang lelaki, ni siapa tanda ni? Jawapan orang perempuan standard, tadi tak ada. Aku tahu dah jawapan tu. Tak usah. Tapi itu dia. Jadi dalam bab integriti ni semua tak ada. Lepas tu kejap minum, jajak minum, pagi minum, tengah hari makan, masuk lambat lepas tu. Pagi membincangkan episod drama malam tadi. Takluk cinta tu. Oh dah habis cerita Intan Najwa tu. Sekarang apa? Yang Syarnas tu, apa tu je? Gila kan? Saya tengok drama tunggu tu mak mentua tu nampak aku. Tak apa. Bangun tu geram bincang setengah jam. Lepas setengah kan keluar pergi minum. Lepas minum ke 9 kan, jumpa pula orang kampung dekat depan dia ni. Kau kerja sini? Oh, dah lama dia. Cik minum, aku lupa minum. Enggak ada lah kau minum lagi. Lepas tu, tengah hari, nak jemput anak balik sekolah ni. Tak ada orang nak jemput. Keluar awal, lepas tu takut jam. Dia sendiri keluar awal. Kau cover aku tau. 2 tak masuk lagi, 2.30 tu. 2.30 lebih. Aduh, jam orang tanya pun tidak. Dia cakap jam tu. Lepas tu sebabkan tension petani nak minum. Petani tak payah minum, kita bungkus je. Keluar juga. Buku-buku ramai pula orang. Sampai kat pejabat 3.45 dan buat kerja. Tengok macam. Guys, kau perasan tak apa dia? Sekarang ni kan kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah kompan. Bukan tak rasa kan, memang tak kerja kan lagi. Dan dia tergamak cakap apa, kau perasan tak? Sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah perempuan.
Ya Allah, itulah dia. Kan? Yang kita kena perhatikan. Itu sebabnya bila kita sebut bab integriti ni adalah kita tetap menjaga peraturan dan undang-undang, tetap jaga amanah, tetap jaga accountability. Apa accountability ni? Kebertanggungjawaban walau di mana pun kita berada. Sama ada, bos tak ada, kita tetap kerja macam biasa. Kan? Kadang-kadang tak payah ada bos, ada CCTV. Ingat tak yang ada seorang yang Bangla dia curi barang dekat Pasaraya? Ada, saya tengok kat TikTok ke mana semalam. Dia ambil itu barang tu. Ambil barang, keluar dia nampak CCTV tu. Langsung dia juga letak balik. Kononnya dia bergurau. Sama lah. Jadi baik sebab berarti dia konsep apa ni? Konsep tu adalah konsep ihsan. Dalam Islam ni ada prinsip ihsan ni adalah kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Allah. Dan kalau kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Macam tu je. Aku kerja ni memang bos aku tak nampak, tapi Allah nampak aku tak buat kerja. Aku kena kerja ni. Aku nak keberkatan dalam rezeki aku. Jangan ingin fikir berkat tu dengan naik gaji. Berkat. Dan kalau kita tak dapat naik pangkat, maka kita anggap kita kerja kita tak berkat. Tak juga. Kan? Rezeki ni jangan baca macam mana yang kita fikir tau. Rezeki lepas tu panjang tak ada. Jangan haraplah rezeki aku kat sini memang tak ada lah. Kalau naik pangkat memang dia lah. Kalau negara khidmat cemerlang memang takkan merasa aku. Selimana Dr. Asmah tu kat atas. Aku pun tak merasa Dr. Asmah memang pilih dia je. Contoh dia akan cakap macam tu. Sebenarnya salah. Dr. Asmah pun tak ada kuasa kat situ. Kita cakap seolah-olah Dr. Asmah ni lagi berkuasa pada Allah Ta'ala. Yang menggerakkan hati Dr. Asmah dengan jawatan kuasa pemilihan ni Allah sebenarnya. Dia bukan buat keputusan secara individu. Dr. Mahaini, Dr. Asmah dengan Dr. Nur Khalili, semua dalam mesyuarat tu bincang. Dia ni okey tak? Dia ni okey lah, tapi bincang. Semua bagi pandangan. Bukan ni ketua jabatan dia saja akan bagi pandangan pada dia. Jabatan lain pun yang kenal akan bagi pandangan. Dia ni macam ada masalah sikit. Saya nampak dia ni kerap sangat dia ni. Semua ada. Ini main-main. Tapi yang kau marah Dr. Khalili. Yang kau marah Dr. Asmah. Itu yang silap kita. Saya pernah jadi ketua jabatan, saya tahu lah. Yang dapat tu not even bawah, yang dapat kuota untuk dapat Nur Rahman 9, 7% je. Dia belum jumlah staff yang ramai. Staff dah tak ramai, 7% berapa orang? 3 orang, 4 orang yang dapat. Tahu. So, jangan baca rezeki tu dekat situ je. Aku memang tak ada. Tak, rezeki lain Tuhan bagi. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi kita suami yang penyayang. Kita demam, suami dukung bawa masuk dalam bilik. Okey. Yang tak daya tu pinjamlah stretcher tu daripada klik kesihatan tu buat balik kan. Tak daya munggah kan ni dah. Macam ni yang ni. Terapek kan. Kan? Yelah tengoklah. Tak, suami yang penyayang. Kadang balik, sayang okey ke? Saya demam. Tanya tu pun dah bahagia dah. Betul tak? Kadang kita saja tampal koyok tu sampai 8 boleh. Biar lelaki tu nampak kan sampai tutup tinggal mata je. Dah macam mumiar. Kau pahal kau ni? Pening kepala. Kau tu sikit pening. Dapat suami macam tu, frust. So, abang tengok isteri abang ni macam tak sihat je. Cuba cakap dengan abang. Tolong, ni kepala sikit. Kan abang dah kata, tak usahlah buat kerja rumah ni. Biar abang buat, okey? Sebiji macam drama aku tuju. Iya, suami kalau macam tu bahagia. Abang tak boleh tengok isteri abang penat macam ni. Janganlah. Rehat. Habis abang ni pandailah abang settle kan. Kain-kain yang banyak yang abang settle kan. Esok tu kita bangun, dilungguk kena bakul. Ya, dia bukan lipat pun. Sebab orang perempuan memang tak bagi suami dilipat kain. Sebab format lipatan tak sama. Ya, itu dia. Kerana Tuhan tak bagi itu, Tuhan bagi rezeki anak pandai. Tuhan bagi rezeki kejiranan yang baik. Tuhan bagi rezeki macam-macam. Itu sebabnya jangan baca rezeki macam yang kita ingat. Jadi apa yang kena ada dalam kerja kita?
Pertama, kita kena positif. Positif, sentiasa percaya ada hikmah dalam satu perkara yang berlaku. Positif. Oh, aku tak dapat ni. Oh, tak apa. Adalah rezeki lain. Kan? Contoh paling senang lah, kita balik rumah kita. Cuba tengok balik. Balik rumah, berdiri dekat ruang tamu, pandang benda-benda yang ada dalam rumah. Kita ada TV, kita ada sofa, kita ada meja makan. Cuba tengok harga dia berapa. Kadang-kadang kita fikir, dulu waktu aku bujang aku tak boleh beli benda ni. Sekarang aku ada rumah yang komplit apa semua ni. Tapi kenapa aku masih lagi nak mencari benda yang tak ada? Kenapa? Rumah dia besar, rumah dia besar. Kenapa rumah aku tak besar macam tu? Tu penyakit kita. Sedangkan kebahagiaan bukan terletak pada besar atau kecilnya rumah tu. Orang tu rumah flat, anak 12, bilik 2, anak ramai. Cuba fikir. Bergelimpangan anak tidur. Pagi nak pergi kerja, ayah pilih mana nak langkah. Nak pergi bilik air, berselisih tu. Tui. Kena ada trafik dalam rumah. Tapi dia bahagia. Kita rumah besar tak bahagia. Nak besar lagi. Nak besar mana? Tu saya pergi ceramah dekat PKNS dekat Shah Alam. Dia kata, Ustaz, masa PKPB, Ustaz, kalau nak beli rumah, ni time ni. Ya ke? Tengah murah ni Ustaz. Berapa murah? Dalam 1.2, 1.3. Kau ada akal tak bercakap dengan aku ni? Pada dia 1.2, 1.3 juta tu murah. Kan bayangan, sebab dia bandingkan dengan harga 10 juta, 15 juta, memanglah murah. Tapi kat kita, ukur baju badan sendiri. Boleh nak beli rumah 1.5 juta. Kau masuk rumah tu kosong, langsir, tak ada apa, tak ada. Bang, makan bang, pergi kat dinding. Jilat lidah. Jilat dinding. Nak makan apa pun tak boleh. Kan? Itu cakap, kadang-kadang kita gemar nak jadi macam orang. Buat apa? Bini dia lawa lah, orang pun tengok. Tengok Datuk Sri Mahdi tu kahwin dengan Elizael. Kenapa dia kaya sampai macam tu? Aku dulu tak ada macam tu. Aku kahwin kat hotel. Kau nak mana baik kat hotel? Baik kat hotel Carlton Sombat tu. Orang tak ramai. Tapi kolam lah. Orang pun tak nak duduk kat hotel tu. Hotel Melang Inn ke. Nak hotel mana? Tapi bukan itu letaknya nilai kebahagiaan. Dulu kedui kampung-kampung kat kemah tu. Yang penting berkumpul saudara ramai-ramai. Itu yang bahagia. Tapi kesilapan kita tak. Yang bahagia tu apa yang kita tunjuk kat media sosial. Silap. Hari ni nak tunjuk media sosial. Tunjuk cek. Faham gambar dokumen. Banyak kerja hari ni. Kau juga tak boleh ambil gambar surat dia. Tadi mam, aku berdiri ni dah dia ambil gambar. Masuk Ustaz dia. Alhamdulillah dapat tengok sama-sama depan-depan. Tengok. Aduh. Dah ada story ni. Siapa ambil ni? Siapa ambil ni? Dia masuk Instagram. Alhamdulillah dapat tengok Syamsul depan. Dia seronok tengok komen. Itu yang bahagia dia. Komen bawah. Untunglah. Komen bawah tak ajak pun. Yang seorang, kenapa aku tak tahu tu? Dia main cuti ya. Dia tak tahu. Contohlah kan. Itulah saya cakap, rezeki ni macam-macam. Kalau kita kena positif. Aku tak ada masalah. Dulu mak ayah kita, apa yang dia kejar dalam hidup? Tak ada. Dia nak besarkan kita yang matlamatnya. Mak saya yang boleh hayat ni. Kau nak jadi orang, kau belajarlah. Kau nak jadi orang, kau belajarlah. Pueh nak faham ayat. Selama ni aku ni bukan orang. Oh tu dulu kan tu ayat dia. Kau nak jadi orang, kau belajarlah. Rupanya sejajar dengan apa yang Nabi ajar. Orang tu maksudnya manusia. Manusia berbeza maksud dengan menjadi manusia. Manusia tu orang. Tapi menjadi manusia adalah yang mana Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Semua bagi manfaat ni. Hari ni ikutkan hari kerja tak? Hari kerja tak hari ni? Ya ke? Terpaksa lah datang ni. Ha? Overtime lah. Tak sukarela. Cuba cakap siapa yang berani tak datang ni cakap.
Bila surat nama dah ada kan, sekarang nama nak pergi ke open, siapa nak datang, siapa tak nak datang pun boleh. Tak datang pun boleh. Okeylah, alhamdulillah. Baguslah. Saya takut kalau tak, saya tak payah camal lama. Saya faham sebab orang tak nak dengar sangat. Tapi itu dia, positif. Tuhan bagi rezeki kat kita. Ada je. Tu bab mak ayah kita tu bukan nak naik pangkat, bukan nak kereta besar. Malahan mak ayah kita sampai ke sudah dia dapat pakai kereta pun sebab anak ajar kat dia. Tapi adakah tu besar? Mak ayah tak payah, ayah naik basikal pun okey lah. Ayah kita jalan kaki kot pergi kerja dulu, berbatu-batu jalan. Kita pula hari ni tak nak naik motor, nanti tudung kedut. Helmet tu macam dia pegang. Punya tahu. Biarlah tudung berkedut. Ni lambang pengorbanan saya pada suami. Kita susah sesama bang. Okey je. Motor. Tereng teng 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 ketekak dia satu. Tu yang mahal lama. Sini. Parking kat depan tu. Dia tak nak masuk dalam, takut kawan-kawan nampak. Bonti kat kotas je kat lama dapat. Sanggup dia jalan kaki. Janganlah macam tu. Biarlah bang, kedut-kedut lah. Yang penting saya naik sama dengan abang. Itu macam orang perempuan ni dia payah sikit. Dengan lelaki ni payah kadang. Orang lelaki ni cubalah berusaha untuk memenuhkan hasrat orang perempuan. Orang perempuan ni kadang marah kan, dia boleh marah tanpa sebab. Marah, apa hal ni? Tak ada lah, tension lah ni. Budak dia tak nak dengar cakap. Dia marah anak, jangan pindah ke suami. Pergi mandi, kau tambah geram, pergi mandi. Suami balik, Assalamualaikum. Salam, abang, macam tu. Abang nak balik, kau marah tu, biasalah bang, anak kita. Pergi mandi, dia marah budak tu. Ni tak pergi mandi, kau tambah geram aku budak, pergi mandi. Assalamualaikum, ni saya call. Suami apa salah aku? Janganlah macam tu. Kesian suami tu. Orang perempuan ni marah, habis semua orang ni marah. Yang paling tak tahan, abang, malam tadi saya mimpi. Kau mimpi apa? Ada orang jahat, 3 orang kejar. Dia kejar, dia nak bunuh ayam. Lepas tu nampak abang boleh relax tengok Netflix lah. Sampai hati abang, kau mimpi kan? Tetap salahkan lelaki apa hal? Aduh, itu tapi berkawan sini lah. Tempat lain. Positif. Ada rezeki Tuhan bagi kat kita. Ayah kita, adalah tu, insyaAllah. Sambung belajar bon, ni teruklah rezat, tak apa. Buat lagi. Ayah kita tak faham pun pasal pointer, pasal aggregate ke, pasal kita punya dean list ke, dapat anugerah dekan ke, dia tak faham. Kan? Belajarlah. InsyaAllah. Boleh berjaya tu. InsyaAllah, abang yakin. Gitu. Walaupun dia tak faham. Sudahnya mak kita dah tua pun, dia pun bukan minta apa-apa dengan kita. Paling kuat pun dia minta benda-benda yang dia nampak kawan dia ada. Mak nak apa-apa, mak cakap lah, tak ada, mak okey je. Cuma mak tengok jiran mak semua dah tak ada pakai, dah cerit-menjerit tu. Cerit-menjerit, tu lah cerit tu. Dia pakak, macam terbakar dah pun. Habis mak nak apa? Itulah orang saya pakai mesin air tu, tekan-tekan tu sejuk, tekan-tekan tu panas. Tahu tak? Janganlah sebut je nama. Dia tak tajuk macam kita bagi. Mesin air dia sebut. Tak apa mak, nanti Alung tengah tunggu ni, besok mak tokan tu jadi fresh orange. Tokan jadi Milo Ice. Aduh kot. Aduh, jangan balak. Saya pergi kat Balkan. Ada satu hotel kat Krajnik. Hotel Krajnik nama dia. Kau nampak kampung ni. Dah sampai dah kat negara Balkan tu. Tapi bosnya, syok pergi Balkan. Kalau boleh peluang, boleh pergi, saya pergi lah. Tak pernah pergi Balkan. Best tu. Sebab, yang best tu, sebab kan dia 10 negara. Kau jam penuh pasport tu. Sebab hari-hari kita cop pasport. Kan dia banyak negara kan. Yugoslavia yang nak pecah dulu kan. Tokan tu fresh orange. Tokan siapa yang tengok? Mana lubang air? Rupa dia ada cap satu tabung dekat bawah peti tu, dia dah letak lah. Memang tak lama saya ada lah kat Malaysia tu. Kan ni ya. Macam sekarang lah. Kan canggih. Malaysia kan negara maju.
Kita dah ada RFID. Ni tak naik palang tu bodoh. Nyampah dia tengok. Ding bodoh. Tak apa bodoh. Kita dah patut buat ada sistem yang macam apa? Macam di negara-negara luar tu. Kita lalu je. Tak ada palang pun. Lalu je. Nasiblah kau boleh baca, tak boleh baca. Sebab dia lalu, dia akan tolak automatik. Dia akan tolak kita punya ni, kredit kita. Kalau yang dah tak cukup tu, tak adalah tersekat. Dia akan jadi negatif. Butang lah jadi tunggakan. Macam tu lah. Kan? Takkan tu pun nak ajar. Kalau saya lah Menteri Kerja Raya, tak adalah saja macam tu. Aduh, cakap kan. Tapi kemudian apa? Hidup kita ni kena ada matlamat. Bila bekerja, ada matlamat. Masuk je kerja, hari ni aku nak buat apa? Ni nak siapkan apa? Ini kena siapkan sebelum bila? Kena ada matlamat. Kan? Mesti ada target. Jangan masuk, kena nak buat hari ni. Ni matlamat kau nak minum kat mana? Jangan. Kita kerja ni nombor satu dulu. Baru kita tahu tau keberkatan tu macam mana. Faham tak? Dan pada jabatan-jabatan organisasi ni saya selalu bagi cadangan. Kalau anda kata anugerah akibat cemerlang ni tak cukup, tambahkan anugerah-anugerah. Anugerah markah SKT 90 ke atas. Dapat sijil. Dapat duit, tak apalah. Dapat sijil. Dapat collection kan? Tiap-tiap tahun dapat 90 ke atas. Sijil khas anugerah tak pernah MC tahun dinilai. Tak pernah MC pun dapat sijil. Muntah darah pun gojok. Kopi lah balik dah muntah darah ni. Tak dapat sijil. Lepas tu tak pernah punch card merah tahun yang dinilai. Mana abang tanya, bah, ni sijil apa ni? Tak pernah punch card merah. Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Besok tengok abah lambat. Aduh cara yang buang asap betul. Nak pula sotong gurita kan. Semua. Jadi ada matlamat, ada target. Kemudian dalam hidup kita ni utamakan mana yang penting. Kadang-kadang Dr. Asmah bagi kerja dia, Dr. Maheni bagi kerja ni. So dalam pada tu kita tahu kepentingan dua-dua ni penting ni, tapi mana lebih penting nak buat dulu. Settlekan cepat. Tapi jangan tangguhkan yang ni, tangguh sampai bila dah siap ni, settlekan cepat. Faham tak? Itu yang penting kita kena faham. Jadi utamakan mana yang penting. Itulah bezanya manusia ni dengan makhluk Allah yang lain. Dia belasah. Itu sebab Buya Hamka pernah sebut. Buya Hamka, dia kata apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Mendalam ayat ini saya cukup suka ayat itu. Kita ayuh pula. Jadi macam mana nak bezakan? Sudah tentu kita ada matlamat, sudah tentu kita ada target, mana nak buat dulu, mana nak buat kemudian. Kita tahu. Macam kita kat rumah kan, orang perempuan, dia je tahu sistem tu. Zap, masuk kain, rap dekat dalam washing machine. Tekan, tap, ting ni, tap, pergi kat kuali. Boleh balikkan ikan tu, balikkan, kam, pergi kat sini, masuk ikan. Pap, lap meja. Tap, otak dia pergi balik dekat tu washing machine tadi, dah sudah kot. Pap, tekan balik, pergi dekat ni kuali. Tu sistem perempuan. Beza kita tahu keutamaan di mana. Orang lelaki payah benda macam tu. Orang lelaki kelemahan dia tak boleh multitasking. Termasuk yang bercakap. Dapat dia masak Maggi, situlah dia berdiri. Dah sudah lu dia kan. Orang lelaki macam tu. Itu sebabnya orang perempuan pelengkap kepada hidup seorang lelaki. Tak ada orang perempuan susah orang lelaki. Kena mengaku hakikat tu. Ya. Dan kemudian kita kena fikir kebaikan semua. Apa yang kita buat, fikir kebaikan semua. Jangan fikir diri kita je. Jangan ingat kita buat hal, aku nak minum, sekali akulah. Kita cakap kan, aku kalau minum, aku masuk lambat. Engkau sibuk apa pasal? Kawan kita tegur, kau ni minum lama sangat. Aku susahkan kau, getak kan? Kita cakap. Tapi sebenarnya kita tak tahu, dekat pejabat, dekat tempat kerja kita, ada satu urusan, orang nak berurusan dengan kita saja. Kita je yang tahu file tu, kita je yang boleh buat benda tu. Dan orang tu adalah Samsul Debat, itu je waktu free dia, yang lain semua dia ceramah. Dan akhirnya dia balik tanpa dapat selesaikan urusan dia. Contoh, kita cakap kita tak menyusahkan orang, kemudian masuk pula aduan, jatuh nama organisasi. Jadi macam mana cakap kita buat hal kita tak susahkan orang, macam mana cakap? Itu satu contoh kecil lah saya bagi.
Benda ni yang banyak berlaku dekat kaunter-kaunter pejabat. Dekat kalau kita pergi dekat Wisma Persekutuan tu, ada beberapa pejabat. Kita ada orang buat saja. Ada orang daripada pejabat KSN saja nak cuba. Tengok saja je nak try berurusan. Tengok macam mana orang terlembab, dia nampak yang belakang, minum, borak-borak, minum. Orang ramai kat kaunter ni. Benda ni yang berlaku sekarang. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Dan kita kena faham, fikir kebaikan semua. Jangan ingat kita tak buat kerja, kita tak susahkan orang. Jangan fikir macam tu. Dia mesti ada chain reaction, mesti ada chain effect dia. Ada effect daripada orang lain. Orang ni tak siap kerja ni, maka orang ni pun tak boleh proses. Contoh bahagian kewangan, dia tak proseskan duit gaji. Macam mana nak bayar gaji? Cek dia tak siap, macam mana nak bayar gaji? Lepas tu yang dia nak buat cek lah, nak pastikan duit ada dalam. Siapa yang nak cari duit ni? Hasil dia sama. So, maka orang macam kita kena generate. So, tu antaranya lah. Kemudian, belajar memahami. Belajar memahami ni. Kemahiran mendengar. Kena dengar apa yang bos kita sampaikan. Apa yang pihak atasan. Keluar apa keliling tu. Zap! Ayat automatik keluar. Korang yang benda-benda ni buatlah. Akaklah nak pencen. Buatlah. Nak mati sangat nak cakap ni. Perkeliling tu untuk semua orang kena buat. Jangan kita tolak, ni kerja kau, ni bukan kerja aku. Tak, perkeliling tu untuk semua, buatlah. Mulai beberapa bulan, semua staf dikenaki begini, buat. Ya, kemudian staf, pada beberapa hari bulan, kita nama-nama yang berikut akan terbabit dengan khusus team building bersama dengan Syamsul Demak di Kelebang Beach Resort Melaka. Masa tu korang dah mula dah. Nama kau ada. Aku buat salah apa? Kenapa nama aku masuk dalam ni? Korang bila sebut team building ni, kau rasa kau ada masalah. Kenapa? Kadang ada orang macam tu, betul tak? Dia rasa kalau nama kena pergi khusus, sedangkan memang tanggungjawab bos untuk hantar pergi khusus. Dengan Samsul depan pula tu. 3 hari 2 malam. Kan? Contohlah. Pergi je lah. Yang best ni pada hari yang ketiga. Biasanya khusus hari ketiga, habis tengah hari. Soalan yang biasa. Kau balik office balik tak? Tengah hari, soalan yang susah nak jawab. Kau jangan balik office. Sesama tau tak balik office. Cara gelak tu aku tahu dah. Dah bersumpah. Kan? Itu cerita dia. Kan? Jadi, mana kata kita belajar memahami dia dengar. Dan kemudian, bekerjasama. Kerjasama antara satu dengan yang lain. Kita ni satu department. Satu department yang dipersoalkan, semua kena dapat terbiasa. Macam dulu isu JPJ kan, ada isu orang kait dengan JPJ pasal pecah amanah, ada 1-2 pegawai. Ada orang dia pukul kata, semua orang JPJ macam tu. Itu masalah dia. Orang Malaysia ni. Itu sebabnya kita ni bekerjasama antara satu dengan yang lain. Kalau nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kan? Tengok hari ni. Bekerjasama ni. Nak buat program ceramah, Samsul Debat nak datang klinik kesihatan Sikamat. Mesyuarat dah berapa kali dah. Kan? Macam-macam. Cuma hari ni lain sikit daripada kat Palm Hotel tu. Kat Palm Hotel tu siap bunga. Hari ni tak ada. Hari ni aku masuk pun, aku masuk sendiri. Tak ada beza. Tak, hari tu dia bagi bunga, ni tak tahu lah. Tak, tapi tak, contoh bincang ni, semua bekerjasama. Kau jaga ni jaga ni. Tuan jadi MC, tuan ni tolong ni tolong jaga ni, tolong jaga makanan ni, tolong jaga ni. Kita buat penjelasan, bekerjasama. Kalau seorang buat, tak terbuat dah. Walaupun nampak simpelnya program. Ingat? Nampak? Tak apa setuju. Tu saya cakap. Kita kena bekerjasama. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri. Ada orang boleh tak ada. Tukang gunting rambut. Orang boleh gunting rambut dia sendiri. Mana gunting rambut sendiri? Yang dia nampak boleh lah. Yang belakang tak boleh. Pakar bedah boleh bedah sendiri. Tak ada. Doktor gigi boleh cabut gigi sendiri. Tak ada. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Dia cabut gigi sendiri, dia pusing. Bongak tu tak ada mana betul tu. Kan? Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri. Aku sok mati COVID tu, kau saya risau. Aku mandi sendiri, aku siap gayung tapi. Lari orang kampung macam main. Gayung. Berbunyi ayat dia.
Itu yang masa saya sepatutnya tahun lepas, bulan 3 tahun lepas, patutnya saya bawa mak saya pergi ke Melbourne. Mak saya dah pergi dah 2 tahun lepas. Mak saya dah bawa di Melbourne, tapi tahun lepas patutnya pergi sekali lagi untuk mengajar pengurusan jenazah kat sana. Sebab mak saya ni dengan maklum saya ni, di Seremban ni dia bidal mandi jenazah. Seremban ni boleh kata cover semualah kebanyakan. Dan beza menguruskan jenazah dengan ilmu dengan ikut-ikut, beza. Jadi ada isu di Melbourne yang menguruskan jenazah ni kasar. Menguruskan jenazah ni kasar. Jadi yang menguruskan tu orang Arab. Bila orang Melbourne, orang Singaporean yang duduk kat sana, orang Islam ni tegur lah, janganlah kasar-kasar sangat kat jenazah. Jangan risau, dia tak kasar apa. Suka dia. Itulah ayat dia orang tu yang mak saya patut ngajar. Ada jenazah mandi sendiri, kita kena uruskan. Hidup kita semua nak kena ada orang lain. Macam bercamah, boleh camah sendiri. Pening bala. Masa saya PKP itu bermula, pasang sendiri, saya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam aku ceramah, tak on. Kamera tak on kat Putrajaya tu, aku seorang cakap pam. Masa tu satu je kamera, satu je phone. Lepas tu menghadap sana pula tu. Orang telefon ni tak dengar. Tuntang. Dia tu PA berapa kali telefon. Orang kat Putrajaya, apa saya tak start lagi. Sudahnya petang tu kedua camah sekali lagi. Petang tu dah tak sama semangat, dah macam pengumuman nak puasa. Jadi kita sebagai staff kenalah buat semangat. Ya, itulah cabaran dia. Kena ada orang lain juga tolong kita, kan? Kita tak boleh hidup sendiri. Dan begitu juga, kan? Kita kena berusaha memotivasikan diri kita. Antara usaha kita buat adalah ni hari ni adalah usaha yang kita buat untuk naikkan semangat kita untuk terus bekerja. Kita duduk dekat sini, duduk dengan apa jawatan kita masing-masing, satu je. Maknanya kita ada kerja. Dekat luar sana ada orang bawa file folder je ni hari ni. Kesana kembali tengah fikir nak kerja apa. Kita pula dah ada kerja, kena jaga elok. Jadi ada beberapa pesanan sebelum saya mengakhiri ceramah saya. Pertama, jangan didik ahli keluarga kita, suami, isteri, anak-anak kita tentang kaya. Tapi didiklah mereka tentang bahagia. Bekerja, didik tentang bahagia. Ada orang kerja dekat jawatan ni, Putrajaya, Presiden ni, jadi kuli, kena arah, kena maki hari-hari, tak bahagia. Duduk kat klinik kesihatan ni boleh gelak-gelak lagi. Contoh, dapat bos yang mungkin kejap serius kejap ni, tapi still kita boleh manage lah kerja yang macam ni. So bersyukurlah. Memang stres. Saya tengok ke hospital tu stres, saya tengok nurse tu stres. Tengok pakcik, sakit perut, nak berak. Orang tua tu. Nurse tu muda-muda lelawa pula. Dah keluar dah. Yang nurse tu juga saya tengok, Allah, orang tu. Tapi uncle saya nak bersihkan. Bayangan bersihkan. Allah. Itu sebabnya kalau saya memang dalam ni kepada kalau ada yang tengok secara live ni, pada mereka yang ada kedudukan dekat dalam parlimen tu, tolonglah pertimbangkan alarm kritikal untuk orang duduk kat Kementerian Kesihatan. Itu aku dah jadi menteri daripada tepuk. Betul. Orang lain kau bagi alarm kritikal ni, alarm kritikal kalau bagi kena naikkan lagi kalau betul. Dah ada dapat dah alarm kritikal. Naikkan lagi, mana cukup? Waktu dengan Covid lagi dengan apa, tak dedah lagi dengan apa? Naikkan. Betul. Ini saya lah kalau saya. Biasanya dia dengar apa yang saya cakap. InsyaAllah. Betul. Bahagia tu penting, ingat bahagia tu penting. Tak naik pangkat, jangan pening kepala, belum rezeki. Kalau semua orang naik jadi timbalan pengarah, macam mana? Semua jadi pegawai kesihatan daerah, semua. Habis semua pegawai kesihatan daerah. Siapa pula yang nak kerja bawah tu? Maknanya kita saling lengkap melengkapi. Kemudian tangan yang di atas, bebek pada tangan yang di bawah. Banyakkan memberi, banyak memberikan khidmat, banyak memberikan servis, banyak memberikan sedekah. Kerana itu lebih baik daripada yang menerima. Kadang orang tentang saya betul apa ni kepala, alah biasa sekarang memang tengah panas ni. Ya kau tak risau. Nanti ambil ubat insya-Allah dalam 2-3 hari okey tu. Ya. Orang tu dengar happy tu. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Macam saya kan, baru ambil booster 2 hari lepas. Lepas tu sibuk ngantan-ngantan nak ambil apa yang suntikan umrah.
Memang tak boleh yang ambil, kena tunggu 2 minggu ke? Ya ke? Okey lah. Saya nak confirm kan, kena tanya orang nak bidang perubatan kan? Aku nak tanya tu. Dia betul. Kan? Jadi makna kata, kita sentiasa fikir nak bagi ke orang, bagi ke orang. Kegembiraan tu cakap orang baik. Bayangkan orang sakit, kita cakap ni, alah tak ada apa-apa ni, sikit je. Betul ke? Iya, kau makan je ubat tu, insyaAllah 2-3 hari okey lah. Aku dulu macam tu lah. Iya, makasih tau. Dia happy. Kau pergi tengok orang sakit, kau apa hari sakit dah? Dia 3 hari dah, kau standby lah. Kawan aku dulu macam tu lagi, komplek langsung padam lah. Tak membantu langsung. Kan, cakap elok-elok. Kemudian apa? Banyakkan melihat yang di bawah. Tengok orang lagi susah pada kita, maka kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Berapa ramai ni, aku dapat kerja ni, jadilah, aku tak minta apa dah. Kita yang cakap. Dah dapat, kau sibuk, kenapa aku tak naik pangkat? Kenapa aku tak dapat Nur Rahman? Dulu kau cakap, dapat kerja, jadilah, aku tak nak minta apa dah. Kau pernah cakap tu. Sekarang macam-macam kau nak. Tapi kalau dapat, jangan tolak. Kita maaf puan, saya tak nak naik pangkat. Sebab saya dah janji tu, saya nak dapat ni je. Tu malantun-lantun bangangan tu, jangan tolak. Jangan tolak rezeki. Jangan tolak rezeki. Cuma tinggal lagi, kita jangan kecewa kalau tak dapat sesuatu. Kan, ada orang cakap dengan saya 2 bulan lepas, saya kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya, dia kata. Bukan tak pernah sampai, kita jangan sangka rezeki tu macam tu. Rezeki ni pelbagai. Ada rezeki dia kan pegang kan, beranak kan. Maksud lelaki pegang jadi lah. Pedio dia. Jadi nak datang. Dah kilo lagi kau ni, kawan dah cakap. Sebab susah bila dia cuti. Kan? Dia nampak anak dah 10, sampai lupa nama anak siapa. Halo, ngangah, halang, hati. Siapa nama kau? Kau nak sebelah kan aku ni? Tanya. Punya ramai kan. Tak, rezeki Tuhan bagi. Tuhan bagi rezeki anak, Tuhan bagi rezeki isteri yang baik, bagi rezeki isteri pandai masak. Itu pun rezeki. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging gilo. Macam mana dia boleh? Pandai dia masak kan. Semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi ni kan. Jangan banyak nak order ke luar. Orang ni kena order ke luar. Laki kau tak beli makanan orang luar ni. Biar air tangan kita masak untuk suami. Walaupun kau yang telur kau ramai-ramai yang telur tu. Air tangan. Lepeh ya telur. Pagi telur mata, tengah hari telur dada, malam telur sakicam. Telur naik hanyir mulut laki. Laki buat keluar sebiji telur tu. Tukar-tukar lah. Janganlah laut tu kan. Nak air tangan. Kadang-kadang tin. Dia bagang sampai tin. Kemudian apa? Manusia yang paling kaya, Nabi kata, adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Begitu juga hidup kita ni adalah antara ni kan. Hidup adalah antara B dan D. Birth and death. Tapi di antara birth dan death tu ada tengah-tengah, iaitu C, choice. Kita ada pilihan nak hidup macam mana, nak kerja macam mana. Kita boleh kerja tak nak jaga amanah, boleh. Tapi jangan komplain kalau masalah-masalah berlaku dalam kehidupan kita. Gaduh suami isteri, anak ada masalah, anak buat itu, buat ini. Tanya balik tentang keberkatan rezeki kita. Dan begitu juga dalam hidup kita ni, kita kena sedar bahawa dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi tak usah kita pening-pening kepada orang naik kereta besar, bila aku nak pakai kereta besar macam tu. Tak payah pening-pening kepada. Kita naik kereta Grand Liviva 660 lah tu. Bila pergi servis kat Prodo, berapa ringgit? 200. Kau kira balik? Saya suruh kira balik. Syukur je lah, servis pun tak mahal. Orang tu yang pergi, selamat datang ke BMW, selamat datang 2,000 lah. Belum tu kau orang. Kenapa kita sibuk nak komitmen orang tu buat apa? Rumah dia besar, bilik tek dia berapa?
Contoh, puan, bila trip kat rumah berapa sebulan? Anggaran apa kau? Berapa? Habis kau pakai karan apa? Tanya doktor berapa? 200-300 kan? Hah? Kau memang berdiri kat situ buka lampu tu. Agak macam tu lah kan. Tak, tapi maknanya itu saya cakap tadi. Jangan minta komitmen orang. Tak usah. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Itulah cerita dia. Dah, siapa yang belum habis? Siapa yang telefon? Laki dah tanya. Belum habis lagi doa. Tu rezeki orang lelaki. Kau dah marah. Sihat orang lelaki. Belum habis macam maki pun cakap baik-baik. Dah, orang lelaki ni kadang tanya, dah habis belum ni dah. Salah kau orang lelaki tanya, kau ni marah apa pasal? Kadang-kadang cuba tanya, abang belum habis lagi. Ayang pun tengah rindu kat abang ni. Kejap lah. Macam tu. Kan, apalah galak pula. Balik kan cakap macam tu. Abang, saya sayang sangat kat abang. Suami pun bagi anak macam ni. Kau salah pemakan ni, dah lama dah tak lama. Ya, jadi itu dia. Bahagialah, berbahagia dengan kerja kita, kerja elok, kerja dengan rajin. Jaga amanah, insya-Allah. Bahagia akan ikut datang. Bahagia akan datang. Jangan kita sibuk-sibuk naik pangkat, kereta besar, rumah besar, tak sah. Itu semua fizikal dan material semata-mata. Tapi ni hati ni. Bahagia ke hati kita. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak atas kesudian memanggil saya pada hari ini. Sepandai-pandai tupai melumpan akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Mudah-mudah membawa dalam nak melok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi sedikit makluman saya nak maklumkan kat semua. Kalau tuan-tuan perempuan sekarang ada